Assalamualaikum and hi everyone. So today we will continue on the new topic, which is a last subtopic in chapter wave 5.7 electromagnetic wave. Okay, so macam biasa kita tengok dulu apa yang kamu perlu tahu dalam chapter ini. Yang pertama ialah characteristic of EM wave. The second one is EM spectrum. Ya, apa dia EM spectrum, electromagnetic wave ya. Lepas ni kita seguna EM ya. So EM ialah electromagnetic. Okay, then application of electromagnetic wave. So you all this chapter memang dia sedikit pendek, tetapi all still kena kuasai sebab dia ada relevant dengan chapter akhir tingkatan 5 nanti yang kamu akan belajar, iaitu quantum physics. So let's do the learning tiba. Okay, so the first one kita tengok characteristic of electromagnetic wave ya. Okay, jadi kita nak tengok apa dia electromagnetic wave ni. Okay, so electromagnetic wave ni dia adalah gabungan dua field. Pertama ialah magnetic field dan yang kedua ialah electric field. Dan dua-dua magnetic field dan electric field ni ialah dia 90 darjah each other. Nampak ni, dia bergerak 90 darjah ya, antara satu sama lain. Okey, jadi contohlah, senang nak ceritanya, kita menggunakan konsep matematik paksi ya. So contoh kita ada paksi Y dengan paksi X. Jadi yang bergerak di paksi Y ni ialah kita tengok warna biru ni magnetic field, dan yang bergerak di paksi X yang warna merah ni electric field. Dan kalau kita ukur sudut pergerakan antara mereka ni, magnetic field contohnya, dan ini ialah electric field, jadi kita ukur sudut mereka, sudut dia adalah 90 darjah each other. Okay, so itu ialah electromagnetic wave. So apa dia karakteristik of electromagnetic wave ni? Jadi yang pertamanya ialah EM wave ni ialah salah satu contoh transverse wave. So ingat balik, transverse wave apa? Perpendicular to each other kan, direction of propagation dengan dengan movement of the particle ya. Yang kedua, dia do not need any medium for the propagation ya. Jadi contoh, kalau sound wave dia perlukan air particle untuk dia merambat kan, dia ke kanan ke kiri macam tu. Tetapi electromagnetic wave ni dia tak perlukan apa-apa partikel. Jadi di sini dia boleh can travel in vacuum ya. Okay. Yang ni can propagate through vacuum. Ada dah bawah ni punya. Okay. Yang ketiga, dia bergerak dengan kelajuan cahaya, iaitu 3/10⁸ meter per second, and move with lower speed in any medium. Okay. Next, show phenomena of, dia menunjukkan fenomena reflection, refraction, diffraction and interference under suitable condition. Okay, jadi sebelum ni kita belajar V equal to F lambda, tetapi dalam electromagnetic wave kita kena guna C equal to F lambda. C ni adalah speed of light sebab dia bergerak dalam speed of light. So saya tu sudah part pertama, iaitu characteristic of electromagnetic wave. So kita tengok pula apa dia spectrum of electromagnetic wave ya. Jadi electromagnetic wave ni dia ada satu spektrum. Jadi spektrum ni dia terdiri daripada radio wave, microwave, infrared ray, visible light, ultraviolet ray, gamma ray dan X-ray dan juga gamma ray. Okey, jadi macam mana nak ingat? Okey, selama ni saya menggunakan formula lah. Ni Radi may I visit your ex girlfriend. So Radi radio wave, M microwave, I infrared, V visible light, U ultraviolet ray, X X-ray dan G ialah gamma ray. Jadi macam mana kita nak classify dia tu radio wave ke, microwave ke, infrared ke? Melalui dua perkara. Perkara yang pertama ialah wavelength dan yang kedua ialah
frekuensi. So kita tengok, kita tahu wavelength dan frekuensi is inversely proportional to each other. So daripada gamma ray pergi ke radio wave, ya, dia punya wavelength increases. So kamu tengok lambda ni dia lebih besar di ke arah radio wave, dan sampai ke gamma ni lambda dia makin kecil. Okey. Dan daripada radio wave pergi ke gamma ray, frekuensi meningkat, ya, meningkat sebab lambda makin berkurang di sini, frekuensi makin meningkat. Yang ini lambda makin meningkat, frekuensi makin menurun kalau ke radio wave. Okey. So ini dah belajar mendengar rendah. Visible light ini terdiri daripada Roy G Beef. Ingat tak? Roy G Beef. Warna-warna di pelangi. Okey. Jadi tengok ayat di sini. The energy carried by EM wave is directly proportional to its frequency. Jadi apabila lambda rendah, frekuensi tinggi. Okey. Jadi bila frekuensi tinggi, energi pun tinggi. So ingat relationship ni. This means gamma ray and X-ray carry large amount of energy. Jadi di sini energi dia lebih tinggi daripada region yang belah radio wave ni. Okey, dan part 2. So sekarang kita pergi ke part 3, application of electromagnetic wave in daily life. So contoh yang pertama, radio wave ni dia radio wave ni alat-alat yang gunakan dia banyak tentang communication lah, sebab dia ada large wavelength, ya. Dia ada wavelength yang tinggi, jadi dia akan reach tempat yang lebih jauh lah. Okay. Microwave ni contohnya microwave oven. Okay. Speed trap, selalu pergi highway tu kan kena speed trap, dia guna microwave sebab longer wavelength. Okay. Infrared ray, ni dekat remote ni ada button-button kecil tu kan, itulah dia infrared ray. Okay. Visible light untuk fotografi, untuk fotosintesis di pokok. Okay. UV ray, ni lampu-lampu biru ni kan, kalau kamu buat gigi, yang itu dia guna ultraviolet ray. Okey, seterusnya ni jaundice in baby. Baby dalam, kalau pernah tengok kan, baby kalau dia penyakit kuning, dia akan disinari under UV light. And then purification of drinking water, sterilizing surgical instruments, okay, di hospital. X-ray yang paling popular untuk kamu check ni lah, tangan patah, check kamu punya lung, semua tu. Okay. Lepas tu kamu nak pergi KL kan, naik pergi airport Tawau tu, baggage scanning at the airport, dia guna X-ray. Okay. And last but not least, the gamma ray. Gamma ray ni paling highest energy, jadi dia boleh kill cancer in radiotherapy. Okay, that's all untuk electromagnetic wave. So senak kamu buat formative practice 5.7. That's all. Thank you.